Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama yang paling besar nikmat adalah nikmat hidup, di mana hidup kita ini kita benar-benar merasakan kepunyaan Allah. Hidup ini bukan kepunyaan kita, semata-mata kepunyaan Allah, dan kita tidak memiliki apa-apa. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, apa pun di sekeliling kita, anak, isteri, apa, semua itu adalah hak Allah Ta'ala. Kalau kita dapat dudukkan konsep tu, mana kita akan sentiasa berada di sisi Allah. Tapi kalau kita rasa diri kita punya, hidup ni kita punya, nanti kita nak memiliki anak kita punya, jadi masuk kecintaan yang akan menyebabkan kita berbalah nanti. Jadi usahakan untuk kita sentiasa merasakan hidup ini hak Allah Ta'ala. Jadi di samping hidup hak Allah Ta'ala, jadi Allah akan menskripkan ataupun meletakkan perbuatan-perbuatan dia. Contoh perbuatan dia di sekeliling kita. Sekian alam ni semua perbuatan-perbuatan. Jadi kita nampak perbuatan-perbuatan dia. Dia bagikan kita anak, dia bagi kita ibu, dia bagi kita bapa, itu semua perbuatan-perbuatan dia kita nampak. Tapi kalau kita tak olahkan, nanti benda tu nanti bila dia pergi, kita akan berbalah. Kita akan jadi tidak redha. Ya, kita akan jadi manusia yang memprotes. Kenapa engkau pergi dulu? Kenapa aku pergi dulu? Kalau kita meninggal dulu, kita tak redha, siapa nak jaga dia nanti? Kita rasa gitu. Sebab kita tak olahkan daripada awal. Tak pula kalau kita tak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni lagilah. Bila sesuatu makhluk yang kita sayang pergi, kita tak boleh nak terima. Ibu ke abah kita kan? Itu tadi. Tapi kalau kita dah olahkan ni, pengajian ni, kita tahu itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah, dan kita sendiri pun adalah perbuatan Allah. Kita tak merasa ada memiliki. Kalau kita rasa memiliki aja, jadi kita yang lain pun kita rasa milik. Mak tu milik kita ya. Nanti bila jadi satu hal ataupun kita yang pergi dulu, kita akan tidak boleh redha bila Allah ambil diri kita. Atau salah yang lain tu tadi, ibu atau ayah kita, dia ambil, kita pun tak redha. Kita diambil pun dia tak ada redha. Ibu ayah kita diambil yang kita sayang pun tidak redha. Sebab kita rasa ada mempunyai hidup ni. Dan itu dia kalimah tu la ilaha illallah, tak ada. Banyak-banyak rasakan tak ada. Biol kita kadang-kadang kalau kita rasa kita ni ada, dia akan datang satu tekanan tu. Sebab kalau kita tak ada belajar kenal diri, kenal Allah, dia tak ada rasa tekanan. Sebab dia dah dapat, maknanya bila dah belajar kenal diri, kenal Allah ni, maknanya dia nak Allah je. Bila nak Allah, sesuatu diuji, kita pula tak dapat nak olahkan lagi. Jadi dia berlawan lah dengan antara hak dengan yang batil. Jadi kita menjerit lah, kita memang tak mampu. Kita suruh berdoa macam mana orang lain, kita baca apa pun tak, dia tu direct Allah Ta'ala yang boleh buka. Skrip dia tu belum sampai waktu lagi, dia kena tunggu waktu dah ditentukan, nanti keputusan dia macam mana. Kita tak boleh memilih keputusan dia tadi. Itu nama dia qada dan qadar. Keputusan tu di tangan Allah. Jadi yang mustahak je bukan keputusan tu. Yang paling mustahak tu dengan siapa di waktu itu kita apabila terjadi itu.
kita tetap tak merasakan ada diri kita. Jadi kita nampak sesuatu itu adalah perbuatan Allah dan ketentuan-ketentuan takbiran Allah, dan diri kita sendiri berada di sisi diri kita, tidak ada merasa diri. Baru kita boleh nampak. Kalau kita tak duduk di sisi irji'i ila rabbiki, dia akan kita berbalah dengan benda tu. Siapa-siapa pun akan kecun. Jadi bila kita duduk tadi, kita tak ada, dia aja, dia punya cerita semua, baru kita boleh duduk. Kalau kita tak nampak diri kita ni, masih lagi ada nampak kewujudan diri kita dan wujud Allah, maka kita akan menjadi innal insana lafil dalam kerugian. Tak mampu kita nak hadapi tu. Selagi kita tak tukar channel cepat. Tukar channel tu apa, tukar macam mana? Tukarlah. Tak, hidup ni kita tak punya hidup. Kita tak punya hidup, kita tak memiliki apa-apa lah. Tapi bila kita memiliki hidup, itu yang bahaya dia datang tu. Yang lain pun ingin kita milik. Bukan saya kata tak boleh miliki, tapi kita nanti terlalu, dia akan meningkat. Macam contoh Nabi Ibrahim, cinta dia pada anak dah makin. Dulu belum ada anak, dia dengan Allah solid. Cinta dia. Tapi dia nakkan anak, dia dapat anak, dah mula umur setahun dia dah makin sayang. Jadi Allah tu cemburu. Jadi Allah tu cemburu, Allah tu dia nak kita selamat sebenarnya. Bukan cemburu nak apa, membabi buta tu. Dia cemburu tu Allah Ta'ala tu sebab kita punya cinta tu dah kepada makhluk. Bila dah kepada makhluk, sebelum engkau maknanya Ibrahim, sebelum kau terjerumus ataupun rosak disebabkan tadi makhluk, baik aku binasakan makhluk tu dulu. Baik aku binasakan anak tu dulu, supaya engkau boleh betul-betul dengan aku balik. Disuruh sembelih. Jadi kita ni kalau duduk pelajaran ni, kita juga akan dibagi kita ujian begitu. Merasalah nanti. Kalau kita belum ada lagi maknanya pelajaran ni, kita kalau kena ujian ni, kita biasa je. Tapi kalau kita dah ada pelajaran ni, dia belaga dengan yang dalam tadi. Antara cinta luar tadi dengan dah belaga. Macam mana ni aku nak uruskan ni? Ya Allah, waalaikumsalam. Aku tak dapat, ya Allah, macam mana ni? Benda ni nak mula masuk dalam badan aku, ya Allah. Ingatan aku dah mula pada makhluk ni, ya Allah. Baru kita, bila datang ujian tu, baru kita tahu. Dia belaga dengan. Kalau Allah tak datangkan ujian ni, kita lagi teruk, nanti silat-silat kita terlingkup dengan makhluk tu tadi. Kita tak sedar. Anak tu tadi bawa kita kepada jauh kepada Allah. Bukan salah anak tu. Kita yang dah letakkan cinta tu terlebih sangat kepada anak tu. Contoh Nabi Ibrahim kan. Tapi Nabi Ibrahim dia kawal. Dia tetap, dia kata, ini anak daripada engkau ya Allah. Kalau kau dah suruh sembelih, aku sembelih. Mantapnya Nabi Ibrahim. Anak dia pun mantap juga. Pak, abang mimpi nak sembelih kau, Allah suruh. Mak rela pak kalau macam tu suruhan. Mak dia pun, Siti Hajar pun, saya pun setuju. Memang betul tu anak kita paling sayang, tapi Allah yang kurniakan kepada kita. Allah tu lebih berhak terhadap anak ni. Kalau Allah tu nak, kita tak boleh nak sekat. Ya Allah, tak boleh tahan kita. Kalau kita punya peringkat, memang tak mampu kita. Anak tu lah satu-satunya. Kahwin ni tak dapat anak, kahwin dah tu lagi lama minta baru dapat. Bila dah dapat, dah mula 1 tahun 2 tahun makin cinta tu kepada anak. Jadi Allah tu tak mahu engkau, nanti aku biarkan nanti engkau hanyut berbalah dengan al-malu wal-banu, harta dan juga banu, anak-anak nanti zinatul. Jadi perhubungan jadi hayati dunia. Di dunia ni kau dah buat perkara yang lari daripada sistem Allah Ta'ala. Maknanya sistem tu gitu, kau tukar, kau kata sistem kau.
Jadi sebelum jadi teruk, Allah suruh sembelih anak dia. Jadi gitu juga kita tengok dalam diri kita nanti, sebelum nanti maknanya cinta kita terhalang ataupun cinta kita kepada Allah makin turun dia punya tu, disebabkan kecintaan kepada lebih-lebih kepada anak, contoh dia apa sajalah. Jadi Allah akan suruh binasakan. Jadi bila Allah suruh binasakan supaya engkau betul aku balik satu. Bukan senang. Tak bunuh pun tak sanggup. Ini kan lagi suruh bunuh kan. Tu. Jadi perhatikan dalam diri kita. Perhati betul-betul adakah kita dah mencapai makam yang tu tadi. Makam di mana kita lagi tidak ada lagi dakwa-dakwa ataupun kita ni cuba nak bersoal jawab dengan Allah. Itu tak ada dah. Mana kita kalau kita dah duduk dengan pengajian ni, dia dah dinding tauhid kita hanya dengan Allah. Dan dia nak selalu kita ni tenggelam, tak ada diri kamu, baru kau akan nampak perbuatan-perbuatan aku di sekalian alam ni semua. Kau akan nampak jelas. Tak ada lagi kau nampak makhluk ni ada, walaupun COVID yang halus sekali, walaupun lebih halus lagi pada itu, tetap kau nampak tu perbuatan mereka semua tak ada kuah. Beruntung kalau kita dah duduk situ. Inna fatahna inilah kemenangan. Inilah inna anzalnahu fi. Ada kita mesra dengan Allah hingga kita tak risau dah apa pun dia nak susun, kita tak risau. Dia suruh jadi baik ke dia jadi kemurungan ke dia jadi apa. Yang penting kita dengan dia. Sebab setiap diri kita akan berubah-ubah ikut Allah yang nak ubah jiwa kita. Nak rasa macam mana. Allah yang memegang. Jangan kita ingat kita sayang mak kita pergi. Allah tahu hati kau macam mana. Dia yang bagikan hati kau jadi gundah gulana ke ganti jadi apa. Mak aku dah tak ada lah, bapak aku dah tak ada. Dia yang buat kita jadi macam tu. Jadi dia punya apa, Allah Ta'ala punya pelakon-pelakon ataupun diistilahkan maknanya yang melakonkan tu tak lain dia juga. Dia lah pelakon, dia yang memberi kudrat, dia yang buat skrip, dia semua dia. Jadi bila kita tengok habuk tak ada apa kita ni. Satu habuk halus pun tak nampak pun tak ada kita. Barulah dikata tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wad'u li fi ibadi wad'u li jannati. Jiwa yang tenang yang sentiasa kembali kepada hingga hilang diri lebur, maka inilah yang dikatakan tadi fad'uli fi ibadi, inilah golongan hamba-Ku yang betul-betul ibadah. Sebab dia nakkan kepada ibadah dia tak lain untuk kembali pada aku. Dan bila dia buat ibadah, dia tahu berdiri, duduk, rukuk semuanya diri Allah memuji diri dia. Ketika dia berdiri, sifat jalal, sifat jamal, sifat qahar, semuanya adalah daripada sifat-sifat tak ada kita dah. Ini akan terkejut sikit kalau kita cerita pasal apa. Kebanyakan dari kita tak sampai kepada pelajaran ni. Kita kebanyakan sekarang ni bukan bumi sini, tapi tempat lain tu dia kalau buat apa-apa ganjaran. Dia nakkan kalau apa malam-malam yang mananya mustajab doa. Dia cari yang macam tu. Saya tak kata salah. Tapi jangan jadi penyembah kepada sesuatu tu. Jangan jadi penyembah kepada contohnya Lailatul Qadar. Tapi kita harus jadi penyembah kepada siapa yang menciptakan Lailatul Qadar. Baru betul faham, kenal diri, kenal Allah maknanya. Tapi kalau kita tak, kita show asyik berkhayal kat syurga berpuluh tahun dah. Tapi Allah tu dengan kita tak pernah tinggal, tak pernah membenci. Kita buat doa akhlak kita dengan Allah. Padahal dia nak tengok situ kita dah tak ada rasa kesian dia aja, maka kita akan ikut dia punya perintah sistem tak budu tadi. Jadi kita dah tetap dengan Allah, baru ikut sistem dia tak budu.
Jadi sistem tu ada kat luar ke ada kat dalam? Sistem tu dalam. Kalau untuk kita tu di dalam. Maka tu dia kata dia turunkan tu anzala ala abdihil kitab. Bila dia turun kita pun kalamkan dia, lalulah terzahir, lalulah kita tengok pada Quran ada. Tak ada yang tak sebab dia datang daripada dia semuanya suci. Kalamullah yang dia pun suci juga. Hadis-hadis Nabi itu suci. Jadi pasti bila kita tengok jumpa, oh, betul lah aku rasa dulu. Tu yang best tu. Kalau kita mengaji ni kita dibagi rasa dulu. Tanda-tanda ru'ya bil haq. Tanda-tanda Allah bagi ru'ya tu maknanya sesuatu yang rahsia daripada dia sendiri, hak yang maha hak, yang kepunyaan di sisi dia yang turunkan. Ya, bagi rasa macam mana? Dia buat rasa tu tetap kau kena buat rasa tu, tapi di dalam diri kau tetap dengan hanya ada di, bukan semata-mata kau berbuat tu. Nabi dia kata bukan daripada kemahuan, melainkan kemahuan Allah yang suruh. Perahu elok-elok dilobangkan, anak yang kecil tak tahu dia bunuh, tembok tu roboh, dia boleh ambil upah. Padahal orang-orang yang balik datang masuk kampung tak nak jamu dia, tapi dia naikkan kat kampung yang tak jamu dia tu tembok. Musa tak puas hati lah, mengapa kau tak minta dia upah? Pasal apa kau naikkan tembok ni patutnya? Sampai sinilah Musa, 3 step aku dah bagi lah. 3 perahu tu. Jadi dalam cerita penduduk kafir tu maknanya dia menceritakan kepada kita, Allah nak mentajalikan cerita tu tadi supaya manusia berfikir akan datang nanti macam mana. Selebihnya kita tak boleh sangkalah kita punya rancangan tu mesti betul, jangan. Yang pentingnya kita olah tu ke depan. Macam Nabi dia lubangkan tu dia dah nampak ke depan. Yang Musa tak tahu lagi, satu kapal lanon pun tak jumpa. Tapi Nabi dia dah nampak dulu. Cepat kita tolong aku lubangkan, kau tampal tanah liat kamu. Jadi buruk kapal itu tak jadi lanon tu ambil. Kalau kapal tu yang elok dengan kapal, dengan anak kapal sekali, dengan orang sekali dia ambil. Nampak? Itu makna menunjukkan sesuatu itu adalah milik Allah. Ke depan ke belakang undur ke berpusing roundabout ke, semuanya milik Allah. Kita kalau tengok perjalanan, kalau kita tengok Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina innahu was, ataupun dengan barakna linuriyahu min, maknanya diberkatkan keliling perjalanan tu. Tapi kita nak tahu dia, Allah mengatakan tu maha suci aku yang memperjalankan, subhanallazi, maha suci aku memperjalankan asra, kan, menjalankan asra bi abdihi, kepada hamba-Ku. Siapa hamba dia tu waktu tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Allah Taala sebut hamba, siapa-siapa boleh Allah bagi. Ada jenis manusia citra Allah Taala, dia ada ilmu ni. Ilmu dia bukan bergantung pada kitab, bukan dia kata dia nak hina kitab. Hadis ke apa banyak kitab pun dia tak perlu dia. Sebab apa? Dia perlu dia dengan Allah. Dia jaga diri dia dengan Allah. Sebenarnya Allah tak payah dijaga, tapi istilah dia kita kena sungguh-sungguh, jangan sampai kita yang berpaling pada Allah, kita yang meninggalkan Allah. Tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Ya. Pernah tak Allah tinggalkan kita? Cuba Pak. Allah tak pernah tinggalkan. Dia kata ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali-kali aku membenci dan berperhati. Allah tak pernah tinggalkan kita, tak pernah benci kita, tak pernah berpaling kepada kita. Kita yang banyak lupa pada dia.
Kalau tak mengaji ni lagi teruk lah. Dia solat, dia rasa dia solat, dia tak dapat khusyuk wa tawaduk. Jadi khusyuk wa tawaduk tu kau hilangkan diri kau. Bila tak boleh nanti kau menjerit lah. Yang kau kuat lah menjerit dalam tu. Rap dia bagi kan. Baru sedap. Kita buat apa pun semuanya semua sedap hari tu. Tapi kalau kita tak dengan dia, apa kita buat pun hancur. Walaupun orang sekeliling bantu kita, tapi tetap pertolongan Allah tadi kan, dia utamakan kepada orang-orang suci, orang-orang bersih. Kita tengok kadang kita tengok tisu. Kita tengok tisu, kita nampak tisu. Tapi kalau orang arif, bila dia pegang, dia nak tisu ni, dia tak nampak dah tisu dah. Sebab apa yang hanya dia nampak tu tadi, dia dah rasakan apa pun ini akan wa ila rabbika farghab, akan menyatakan balik kepada Allah. Dia tidak menyatakan kepada benda ni. Walaupun dia kertas tisu, tapi tetap ada dia punya tugas-tugas, function dia. Untuk kita faham ini adalah berasal dari pokok, kan? Dan pokok tu tak lain Allah yang ciptakan dia punya jenis benih tu. Jadi manusia dah dihancur-hancurkan, banyak proses tadi Maka Salam. Banyak proses kita dah tak nampak dah. Kita tak nampak ni ciptaan Allah dah. Kita tak nampak doa. Kita dah tak nampak ciptaan Allah dah, kan? Sebab apa? Sebab kita bukan jenis manusia yang nakkan kepada Allah. Kalau manusia yang betul nakkan kepada Allah, kenal diri, kenal Allah, dia memikirkan ni. Sampai dia fikirkan apa tugas engkau ni. Ini tisu kan? Tak apa tugas dia? Bersihkan mulut, bersihkan tangan, kan? Itulah dia punya. Jadi mulia tak dia nampak getar? Mulia tak? Tentulah mulia. Bukan ada sisi Allah jadikan benda yang kita nampak, kita biasa tengok tisu, kita tak nampak Allah dulu. Kita nampak macam tisu ni tak berharga, tak penting, kita kata. Kan? Tapi kita kena tahu daripada mana ia. Kalau kita nampak tisu aja, kita nampak tisu, kita nampak Allah dulu, maknanya kita tahu dia yang menciptakan. Apa pun manusia, dia tak boleh ciptakan tisu. Boleh. Ya. Sekarang ni kalau aku hancurkan semua pokok-pokok, kau boleh buat tak? Tak boleh. Mesti ada bahan yang Allah jadikan yang kau nak kena buat. Dan juga dalam set akal kamu, dia akan bagi kamu rasa yakin untuk boleh buat. Kalau tidak, kamu pura-pura je pergi pada belah kiri, dia pergi kepada nafsu syahwat. Kita buat tu semata-mata nak syurga, takut neraka, nak ganjaran ni, ganjaran itu yang kita buat. Dah makan dah 20 tahun, keras lah steering tu nak tarik tu. Kita bersyukur kepada Allah. Kita terima je cukup-cukup ya umur kita lah. Senang kita kan. Tu. Oh ya Allah. Lepas tu pula kita bayangkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tadi. Kalau diceritakan oleh Rasulullah 50 tahun pun tak habis-habis. Ke mana tu? Padahal dia pergi tu tak sampai 2 malam ya. Kan? Sampai 2 malam ni. Kita kalau nak pergi alam tu, kalau naik kapal terbang tak tahu sampai ke tak. Berhari-hari, kapal hari tak tahu sampai. Ada orang sampai dah dia kalau tu kita kaji, ini dah ayat ni mukamat, kita kajikan Quran pula. Kita buat Quran kita olahkan dia dalam kehidupan kita. Kita rasa ada kedirian kita. Bila ada rasa kedirian kita, dia akan lari
channel itulah lari. Mana kita tidak akan dapat rasa kemanisan dengan Allah. Itu je kita punya detect kat situ. Masih lagi kita nampak kapas ni, tisu ni, kita nampak kisu. Kita tak nampak ni tangan, maknanya perbuatan-perbuatan Allah. Barang-barang Allah Ta'ala pun, semua barang Allah Ta'ala punya. Tak ada satu barang pun kat muka bumi ni barang manusia punya. Semua hak Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu tak duduk di situ, kamu akan rasakan itu semua adalah milik-milik kamu. Kamu tak dapat mentauhidnya dia. Sebab kamu rasa milik kamu. Contoh syurga lah. Kita rasa kita kena dapat pemilik, kita jadi pemilik syurga. Padahal kita bukan disuruh ke situ. Kita disuruh kepada siapa yang menciptakan. Pemilik dia siapa syurga tu? Kita disuruh ke situ, Rasulullah ajar. Bukan kepada yang dinyatakan tadi. Contoh syurga, contoh apa sajalah bentuk-bentuk yang selain daripada Allah. Boleh tak kita pegang teguh? Jadi itu atas diri masing-masing. Sebab Allah Ta'ala kata, aku dah bagi turun semuanya cantik. Sampai sini kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia bengkok. Nafsu syahwat pergi dia. Kau akan habiskan diri kau dengan bukan ibadah. Tapi kalau kau kenal diri, kenal Allah, dia akan pergi kepada ketakwaan. Amalan orang takwa tu mana dia tak ada diri dah. Semua dia cukup Allah semua. Oh, bahagia hidup. Ketenangan yang dia dapat. Mutmain. Jadi macam mana nak kembalikan diri kita supaya tetap berada di situ. Sebab diri kita memang sejak diciptakan di alam roh memang sentiasa dengan kemanisan dengan. Jadi bila dia turunkan tadi, mana yang kita belajar tu ada rak-rak dia bersesuaian, dia akan turun balik nikmat tu yang kita rasa di alam roh dulu. Nak sampai dapat ke situ nanti, baru bila dapat rasa dia punya enak, sedap dia tadi, kita dah menjaga dengan dia tu. Seluar je kita dah tahu dah memang azab kita. Itu azab yang nyata. Jadi dia ajar kita supaya lagi keliling kita ada yang kita cinta pula. Allah pun kita cinta. Keliling kita ada yang kita cinta. Kita datang pukul pergi Masjid India, datang 6.30 nak beli barang. Maghrib pukul 7.30 kan. Jadi kita pergi tu tadi kita tak nampak waktu time nak habis tu tadi. Nak maghrib tu kita tak nampak. Kita hanya tahu time kita habiskan tu habis. Tiba time tepat 7.30 kita kena diambil balik roh kita tak boleh terima. Tapi kalau kita dah 6.30 pukul 7.30 dia nak ambil nyawa kita pergi Masjid India, kita tahu waktu kita ni nak diambil 7.30. Kita sentiasa 6.30 ke pukul berapa pun sentiasa bersedia kalau dia nak ambil. Betul? Itu skill maknanya kita nak dapatkan maknanya kejayaan, nak dapatkan kemenangan adalah kita berjaga-jaga yang tu tadi. Berjaga-jaga supaya diri kita tetap dengan Allah SWT. Kita tak lari tajuk. Kalau tidak, kita tak boleh cakap apa. Sebab kita yang jahat dia senang kita. Yang jahat dia diri kita ni. Diri kita ni memang kita tak akan mengaku. Kita tidak akan mengaku bahawasanya Allah lah segala-gala. Tapi mulut kita kata la ilaha illallah. Tapi perbuatan kita menunjukkan bahawa kita tak faham apa tu la ilaha illallah. Tapi kita biarkan diri kita berpuluh-puluh tahun biarkan dalam keadaan kita tak faham la ilaha illallah. Tu la ilaha illallah tu kalau boleh, kalau kita baca tu sampai kita baca sekali, kita pegang bila-bila. Bukan baca banyak, habis baca lintah bukan. Bukan. Kita baca sekali macam para sahabat. Dia Rasulullah ajar. Sekali aja baca. Dia tinggal nak memegang. Kita banyak-banyak baca, memegang tak. Tu beza, jauh beza. Allah nak kita pegang tu. Mana yang ada hanya
Apa pun datang. Tu. Ini kita tak faham apa pegang, kita pun pegang seolah-olah tali apa yang kita pegang. Kita tak faham. Tali tu diibaratkan Allah Ta'ala, tali tu sambung kepada perjalanan tu, makna ada sambung. Rasulullah tu kan naik burak kan daripada Masjid Haram insya-Allah. Sampai satu waktu tempat tu dia nak berjumpa dengan Adam ke siapa? Langit pertama. Dia kena tukar, burak tu kena duduk tepi, tak boleh. Wali dia menjalankan tugas dia betul, malaikat. Itu semua daripada kuasaan apa? Kalau kita nampak malaikat, kita tak nampak siapa yang masukkan kudrat kursi sama, siapa yang masukkan kerajaan yang tadi kita tengok, oh babi ni berkuasa lah Yazid. Tapi kita tak nampak. Itu adalah kuasa Allah. Maka rugi tak kita? Kita akan berbalah dengan benda tu nanti. Bukan berbalah cara ni, mungkin kat otak kita berfikir, macam mana kau makan, macam mana kau minum. Kita mempertikaikan bahawa yang bagi makan minum tu adalah Allah. Kalaulah kita tadi ketua rumah tangga, kita jangan ingat kita ni ketua. Memang kita ketua rumah tangga, dan rumah tangga kita suami lah kan. Tapi jangan kita merasakan bahawa kita memilikinya itu. Jadi kita ni yang maknanya tetap dimiliki oleh Allah. Walaupun dia bagi kita hidup, kau bagi dia gembira, dia cakap kan, tetap juga kau kena ingat bahawa diri engkau lah ya Allah, bukan Mungkin dapat sikit pangkat, dapat sikit lebih-lebih, dah mula dah. Kita punya style dah lain dah. Kita tinggalkan pengajian ni, kita tak suka pengajian ni dah. Ya, ada dah, kita dah terkena. Tak pengajian nak cerita, ada. Jadi pelajarilah, tuntutlah, betul-betul, supaya kita makan dengan suapan dia, kita minum dengan suapan dia, kita mandi dengan air mandian dia. Kalau kita dah makrifat kan, kalau kita mandi, kita bayangkan setiap gayung ataupun air yang curah tu daripada dia, insya-Allah bersih luar dan dah. Sebab kita dah makrifatkan dia yang mandi, bukan aku. Yang angkat gayung semua dia, yang turunkan air tu semua bukan current, tapi dia olahkan supaya kita tetap dengan tu. Saya cakap tadi, olahkan sendiri. Kalau saya olah sendiri, ada cara saya sendiri kan. Iblis saya olahkan begini, malaikat saya olahkan begini. Sebab di sekeliling kita semua ada. Iblis ada, jin ada, Dajjal ada, Ya'juj Ma'juj. Memang kita sentiasa dia lebih dekat daripada bayang-bayang dia. Tengok macam mana kita duduk boleh dia cabut nyawa kita. Jadi macam mana kita nak, maknanya olahkan betul-betul supaya diri kita ni tidak ada. Kalau rasa ada lagi, usahakan. Sebab memang punca yang buat kita gagal itulah hawa nafsu syahwat kita. Bila dah ada nafsu syahwat kita nak belajar pengenal diri, kenal Allah ni payah. Sebab dia kena buangkan dulu. Contohnya, engkau tadi derhaka pada ibu. Maknanya derhaka pada ibu, engkau dah berada dalam tong najis. Lepas tu engkau bersolat hajat situ, kau berzikir, baca Quran dekat tong najis tu. Tak. Jadi selesai tak perkara yang tadi mak dia singgungkan, mak dia apa, boleh selesai tak? Tak boleh selesai. Jadi kau kena keluar daripada akrium tadi yang lagi lama kau duduk dalam tu, lagi susah nak keluar. Sebab engkau bukan tak tahu. Kau tahu, tapi engkau menutup. Dia jadi tiang-tiang suluh Allah Ta'ala tu, Arif Bila tu, dia akan berlega di mana-mana. Dia tahu tugas dia. Kemana Allah tu. Belah arah kanan, arah timur belah. Ada orang punya, maknanya kita rupanya, maknanya
rupa-rupa kita, wajah-wajah kita semuanya disusun oleh Allah. Wajah-wajah Rahman ke, wajah-wajah Rahim penyayang ke, ataupun apa wajah pun kita ni semua disusun oleh Allah. Wajah kita kena tekanan hidup. Itu wajah dia yang dia nak tunjukkan wajah-wajah dia tu tadi. Jenis-jenis wajah-wajah. Bahasa Quran tu dipanggil wa yabqa wajhu rabbika zul, yang tetap kekal adalah wajahnya yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan ataupun keagungan. Boleh juga. Wajah agung macam mana? Wajah mulia macam mana? Jadi wajah dia tu gitu. Wajah Allah Ta'ala tu dia maha agung, maha bijaksana, maha. Jadi wajah-wajah tu dia letakkan kepada banyak makhluk-makhluk dia. Antara perasan ke tak perasan? Kalau kita perasan, makam-makam tu kita berlaku pada diri kita, kita akan tengok wajah-wajah orang ni kenapa. Nanti kita boleh baca orang ni. Oh, dia ada masalah dengan ni. Pasal wajah dia, aku pernah rasa wajah macam ni. Memek muka wajah macam ni aku pernah rasa. Masa tu aku ada hutang orang. Jadi aku kerisauan. Jadi tengok pada wajah tu kita tahu orang ni mendapat nikmat, orang ni amalan dia baca selawat, kita boleh tahu. Kita duduk sebelah dia. Orang ni amalan dia amalan jauh kepada Allah, dia amalan upah. Kita boleh tengok wajah orang tu. Jadi kita bukan tujuan dia nak cari aib dia. Itu sebagai satu, maknanya satu macam pelajaran, peringatan untuk kita bersedia juga nanti bila kena skrip senyum tu macam tu lah tadi. Kena skrip menangis lah. Kena skrip tadi kasar jadi watak-watak tu semua diri kita ni dikontrol oleh Allah. Dan setiap wajah-wajah tu tadi dia mencerminkan sesuatu wajah. Saya cakap tadi kan, wajah Rahman, wajah Rahim, wajah apa lagi? Asma'ul Husna tu ada 99. Sebenarnya lebih lagi, beribu-ribu lagi. Tapi yang penting kita kena faham dengan siapa kau duduk. Pastikan. Tapi kalau kau tak duduk dengan dia, kau keluar, kau nampak yang ni, kau nak masuk balik susah. Sebab bukan perintah dia suruh keluar. Apa yang keluar masuk sebenarnya? Semalam apa hari tu saya cakap tu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat yang dan adakan kepadaku sultan, maknanya penolong di sisimu. Penolong mana? Kekuatan. Sultan tu kekuatan, penolong kan, mana? Allah dari sisi Allah. Jadi doa tu kalau kita hayati dalam surah Isra, doa tu kalau kita hayati sebenarnya apa yang Rasulullah bagi tahu, ya Allah, uruskan diri aku sendiri, jangan kau biar aku urus diriku walau sesaat, walau sedegup jantung, walaupun sekelip mata. Rupanya dia punya kembaran dia adalah itu tadi. Saya cakap tadi yang doa yang bukan doa. Dia doa tapi dia ayat Quran dalam surah Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Allah masuk aku ke tempat, keluar pun tempat ke mana. Dan di mana pun kita sentiasa dengan sultan tadi, ada di bawah kekuasaan. Sama tak dengan Nabi bermohon doa, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus. Jadi kita dah mintakan, kita minta Allah yang uruskan, masuk tempat mana, keluar pun tetap Allah yang uruskan. Dan di mana-mana pun Allah akan berikan kepada kita sultan, maknanya yang boleh kita jadikan pegangan untuk kawal hidup kita, penolong di sisi Allah. Itu kata nikmat, ya Allah.
Orang-orang kalau dah duduk makam Allah Ta'ala, dah dapat duduk makam asyik kan, dia tu ya Allah, dia punya hidup tu seolah-olah dia, kalau orang tu orang istana lah, raja tu, tengok muka dia lebih bahagia daripada raja tu yang kaya raya tu. Dia wajah orang yang betul-betul dia dengan Allah. Oh ya Allah, dia punya kemanisan dia, wajah yang terdampar, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kesan-kesan sujud, bukan makna dia sujud lama, tak semestinya. Sujud tu mana erti dalam bahasa Madinah punya tafsiran Allah Rasulullah. Sujud tu maknanya wajah orang yang sentiasa sujud, di mana pembawaan dia. Cam tak? Boleh cam tak? Kalau orang rajin sujud, boleh cam? Mampus tak boleh cam. Sebab kita sendiri tak mengalami makam tu. Tapi bagi orang arif billah, dia memang akan mengambil satu makam ke satu makam. Dia hayati betul. Saya cerita bila saya cakap tadi Abu Yazid Al-Bustami tadi. Dia kata apa? Dia belajar dengan guru dia, Abu Yazid, sampai ke ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dia berhenti. Ustaz, apa guru, Ustaz, Syekh, saya minta berbakti kepada mak bapak dulu, nanti saya sambung ayat ni. 5 ke 7 tahun dia dah meninggal mak bapak dia, baru dia sambung balik ayat. Baru dia sambung baik. Wali Allah, dia nak dudukkan makam tadi, dia dapat makam supaya alla ta'budu, maknanya dia wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil, hendaklah kau tetap dengan Allah, kemudian ikut sistem Allah, dan juga siapa tu? Walidaini, apa tu walidaini ihsana, disuruh berbuat baik, ihsan kepada mak. Dia berhenti, dia pergi buat ihsan. Meninggal dalam 5 tahun 6 tahun, boleh sambung balik. Boleh kita buat macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kalau ini bismillah ni tak kita kerjakan betul-betul, kau bacalah Quran, bukan saya takkan, kau takkan rasa kesedapan baca Quran tu. Sebab Quran tu kan terhimpun pada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila Bismillahirrahmanirrahim pun kau dah tak mengeluarkan wajah tadi kasih sayang dalam kehidupan kau. Kau nak imbalan daripada Bismillahirrahmanirrahim, kau tak tahu, kau kena bawa watak wajah Bismillahirrahmanirrahim macam mana watak. Tadi watak daripada kesan rajin sujud, kau tak pernah buat, macam mana kau nak tahu orang tu dia rajin sujud? Kau takkan dapat detectnya. Tapi kau sendiri merasa makam Bismillahirrahmanirrahim, engkau akan dapat tengok wajah orang ni, kau tahu, oh dia. Sebab aku pernah mengalami rasa wajah begitu, dan aroma yang datang tu ada rahsia. Oh ni dia amalkan ni sekian-sekian, sujud banyak, dia amalkan tadi selawat banyak, dia amalkan ini tadi Al-Fatihah. Kita tahu. Sebab tu semua kita dah mengalami. Allah dah bagi kita dah buat satu persatu. Jadi bila orang tu dia dalam perjalanan dia buat, kita tahu. Ukuran pakaian orang tu kita tahu. Bukan tujuan dia nak aib pada. Jadi bila kita tahu ukuran pakaian dia, kita boleh ceritakan ikut kemampuan yang kita dah tengok. Cantik Allah Ta'ala. Dan Allah tak akan memberat-beratkan. Ya, Allah tak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku memberatkan seseorang. Ya. Pasti sebelum Allah nak bagi ujian, Allah akan bagi ketahanan dulu. Punya sayang Allah pada hamba ni. Jadi kena husnul zon dengan Allah,
bila time kita sesuai dengan jiwa kita. Tolong, saya sendiri pun tak sanggup. Dia uji kalau ada benda yang kita sayang. Tapi kita main lah, kita mainkan dalam. Ya Allah, janganlah, tolonglah ya Allah. Memang aku tak tahan ni ya Allah. Engkau aja yang boleh. Bagi aku tetap duduk dengan Engkau ya Allah. Tolonglah, aku tak nak. Kita cakap begitu betul-betul pada Allah, baru sampai pertolongan Allah. Tapi kalau kita dalam keadaan kita tak kenal diri, tak kenal Allah, apa yang sampai? Sebab kita mendahului dia, seolah-olah kita, Allah nak tetapkan waktu yang sekian-sekian tepat baru kau dapat. Kau nak melangkahi supaya terjadi takdir tu. Tapi kalau kamu buat macam tu, kamu dah makna bersekutukan kepada Allah. Boleh tak taubat diterima orang yang musyrik, orang yang sekutu syirik kepada Allah? Boleh tak Allah terima? Boleh tak? Boleh. Habis apa yang membolehkan dia bertaubat? Dia kena ubah, keluar daripada akuarium hawa nafsu kau tu, keluar. Bukan dia biarkan lagi duduk lagi dalam akuarium Yahudi, akuarium Majusi. Balang tu kita duduk, balang yang dah air dia tak fresh dah. Macam mana lemas dia, ikan yang duduk dalam tu. Kita tak dengar dia menjerit. Tapi bila kita belajar benda ni, kita dah dapat membaca. Jadi dia tu maknanya daripada Allah sampaikan kepada kita. Dan kita pun pergi pada Allah sampaikan kepada dia. Itu telekomunikasi apa ni? Perhubungan kita wahablum minallah tu sangat tapi bila kita sekarang tak utamakan, paling tidak tak apalah, 45 minit jadilah kan. Buat hari-hari. Lama-lama mantap masyarakat kita. Asal kita dah berumur, kita mungkin akan lemah ataupun akan wafat bila-bila. Inilah yang kita harapkan pemuda-pemuda. Kalau kita tinggalkan dia, bayangkan kita dah ada alam barzah, timbullah maknanya perkara-perkara yang kita tak ingin ni. Masing-masing membuat pengakuan, akulah adalah. Tak ada yang buat pengakuan bahawa kita semua hak. Kalau kita buat pengakuan semua kita adalah hak Allah, kita akan terasa kemanisan hidup kita dengan Allah. Kita berkehidupan dengan Allah. Ada kehidupan yang lebih bahagia lagi daripada kau berkehidupan dengan Agung? Siapa? Agung Tengku Abdullah. Kau berkehidupan dengan dia, Allah tentukan makan minum kau semua dalam istana. Kau kata tu untung kan? Sedangkan jiwa kau, rohani kau tak termakan. Hanya jasmani kau aja yang mengecapi. Rohani kau tak kecapi, kau tertipu. Jadi kena cari. Ada orang dia takut-takut kan belajar benda ni, jangan kau jadi tak betul nanti. Pasal ni dah pengunjung zaman ni tadi. Dia tadi. Tapi itu tak penting lah. Orang nak cakap apa cakap. Kita duduk di situ dengan Allah. Jangan duduk di mana-mana. Walau kita kata kau duduk kat mana? Bukan, aku duduk bukan kat ampang, aku duduk kat kursi. Sunjang ke langit, sunjang ke bumi, suntuk ke langit. Apa makna dia? Sunjang ke bumi, suntuk ke lah. Allah didahulukan di tengah-tengah. Allah di tengah-tengah. Mana tu Allah kat tengah-tengah ke macam mana tu? Cuba bayangkan dia kata. Allah di tengah-tengah. Ada tempat ke Allah kat tengah? Apa makna tu? Jadi tak apa. InsyaAllah nanti ingatkan saya bila-bila nanti, tak kira ingatkan. Sebab kadang-kadang bentuk dia bagi kita sebagai pelajar ni, dia bagi orang nakkan pada Allah tadi. Pelajar-pelajar nakkan pada dia akan bagi step-step. Step-step tu bukan maknanya guru tu yang bagi. Tapi step tu daripada Allah bagi kat guru, jadi guru
Engkau latihan kau begini, kau gini. Sebab skrip kau Allah nak bagi tu gini. Jadi kau sesuai. Oh, dia bagi kita. Sekarang kita tak tahu posisi kita kat mana. Apa posisi yang Allah bagi sekarang ni kepada kita? Posisi dia apa? Cuba jawab. Ha? Wing kanan ke, wing kiri ke, penjaga gol ke apa? Kita kena tahu. Tapi kalau kita tak tahu, apa benda yang kita nak? Kita tak tahu tugas apa, skrip apa yang hidup kita ni Allah jadikan. Apa dia? Cuba pecahkan sikit. Saya sendiri takut. Seminit dia boleh bagi wajah kita 10 jenis. 10 jenis dalam seminit tu dia boleh robahkan wajah kita menjadi 10 wajah. Faham tak 10 wajah tu? Wajah kesian, wajah sayang, wajah duka cita, dalam masa 5 minit atau 10 minit dia boleh 10 wajah kita kena. Jadi kita nampak semua dia je yang bolak-balik kan. Kejap dia bagi kita rasa sayang kat binatang. Lepas tu kita kat tanaman pun dia bagi sayang. Jadi dalam 10 dia bagi wajah tu tadi, kita sedar bahawasanya dia yang mengontrol. Oh, kita tahu dia yang wajah-wajah kita nak buat memek muka macam mana. Kita makan mangga tu, kita dah terkasih masam dia. Tapi kita belum makan lagi, tapi nampak tak memek muka mangga masam dia kan. Tapi kalau durian kita dah detect lain dah. Sebab kita dah pernah makan durian dah. Jadi bila kita makan, kita dah detect. Nak pula kita tu dah pernah makan durian musang king. Tapi kalau kita tak pernah lagi makan durian musang king, kita hanya memek muka merasakan durian je. Tapi kalau kita pernah makan durian musang king, dia kata musang, jadi memek muka kita automatik. Sebenarnya dia bagi rasa dulu dalam, baru kat lu, bukan luar dulu. Macam kita kata matahari terang. Ini saya bagi tahu satu konsep Ibnu Arabi dia kata. Ini matahari. Ada bulan, ada bintang banyak-banyak, ada planet macam-macam planet kan. Tapi ini matahari. Jadi kita nampak matahari tu kat atas ke kat mana? Matahari tu dia duduk kat mana dia punya line dia? Dia jalan dia, kalau dia ke atas, kalau dia ke bawah dia tak boleh dia pusing sana pergi ke sana pula pindah, tak ada. Dia tetap diam macam ni. Bumi bumi dia ada kan. Kita ingat bumi ni kalau kita kat bawah jatuh lah. Ni bumi contoh. Time kita kat atas tegak, nanti dia berpusing. Tapi kita tak faham dia berpusing tu ikut paksi yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita tak jatuh. Subhanallah. Jadi wajah-wajah kita disusun oleh Allah mengikut apa yang Allah Ta'ala hendak. Kita tak ada pilihan. Kalau dibagi buat pilihan akan roh, maka itu kau duduk diam-diam, aku yang mencorakkan wajah-wajah kau. Wajah-wajah. Kadang-kadang wajah boleh terima ujian, senyum dia. Kadang-kadang wajah yang ujian datang jadi takut, jadi wajah tu berubah ikut Allah Ta'ala punya. Yang penting kita kena ingat apa saya cakap tu, rahsia dia yang penting. Hati kau selalu dengan ikat. Macam mana pun dia buat wajah kau keikut ya. Tapi dalam diri kau tetap kau tahu bukan dia. Olahkan tu. Nanti kamu akan didatangkan ilmu yang kamu tak payah pelajari. Dia akan bagi terus. Sebab apa engkau nak menunjukkan apa ni,
diri dia, maknanya engkau sebagai hamba Allah yang mentajalikan apa yang dia suruh terkini. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia bagi satu wajah tu 5 tahun wajah macam tu je dia bagi. Wajah kesakitan. Pernah tengok orang wajah kesakitan hospital lah kan? Wajah orang kesakitan. Tapi kesakitan tu lama. 5 tahun, 6 tahun kan? Jadi kita jangan nampak wajah yang kita lihat tu, oi wajah dia ni sakit. Jangan. Siapa yang membagikan wajah sakit?